A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sambung lagi belajar mengenai bahagian ketuan. Hari ini kita masuk bahagian kedua, iaitu kebebasan asasi. Kebebasan asasi, kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jika pengaduan dibuat kepada Mahkamah Tinggi atau mana-mana hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa seseorang sedang ditahan dengan menyalahi undang-undang, maka mahkamah ini hendaklah menyiasat pengaduan itu dan melainkan jika mahkamah itu berpuas hati bahawa tahanan itu adalah sah, hendaklah meminta supaya orang itu dibawa ke hadapan mahkamah itu dan melepaskannya. Yang ketiga, jika seseorang ditangkap, maka dia hendaklah diberitahu dengan seberapa segera yang boleh alasan-alasan dia ditangkap, dan dia hendaklah dibenarkan berunding dengan dan dibela oleh seorang pengamal undang-undang pilihannya. Jika seseorang ditangkap dan tidak dilepaskan, maka orang itu hendaklah tanpa kelengahan yang tidak menasabah dan walau bagaimana dalam tempoh 24 jam, tidak termasuk masa apa-apa perjalanan yang perlu dibawa ke hadapan majistret, dan orang itu tidak boleh ditahan dalam jagaan selanjutnya tanpa kebenaran majistret itu. Dan syarat bahawa pasal ini tidaklah terpakai bagi penangkapan atau penahanan mana-mana orang di bawah undang-undang yang sedia ada dan berhubungan dengan kediaman terhad, dan semua peruntukan pasal ini hendaklah disifatkan telah menjadi satu bahagian perlu perkara ini mulai dari hari mereka. Dan syarat selanjutnya bahawa dalam pemakaian bagi seseorang selain seorang warga negara yang ditangkap atau ditahan di bawah undang-undang yang berhubungan dengan immigration, pasal ini hendaklah dibaca seolah-olah perkataan tanpa kelengahan yang tidak munasabah, dan walau bagaimanapun dalam tempoh 24 jam tidak boleh masuk masa apa-apa perjalanan yang perlu, ianya digantikan dengan perkataan dalam tempoh 14 hari. Dan dengan syarat selanjutnya bahawa dalam hal penangkapan bagi sesuatu kesalahan yang boleh dipeliharakan oleh mahkamah syariah, sebutan dalam pasal ini mengenai majistret hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk sebutan mengikut hakim mahkamah syariah. Okey, di sini bermaksud setiap yang nak kena tangkap tu, kita kena bagi surat arahan ataupun perintah daripada mahkamah, dan daripada perintah daripada mahkamah, dan yang kena tangkap tu dia boleh bela diri dengan melantik pegawai undang-undang. Tempoh untuk tangkapan tu tangkapan tu adalah masa 24 jam. Masa tu tak boleh bagi lepas dululah. Kena buat tahanan dulu sementara mendapat perintah mahkamah untuk riman berapa hari tu. Kena tangkap atau kena tahan dulu, ambil perintah mahkamah. Di sinilah. Okey. Yang pasal 6 pula, keabdian dan kerja paksa dilarang. Tak ada seorang pun boleh ditahan sebagai abdi. Segala bentuk kerja paksa adalah dilarang, tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara.
Kerja atau khidmat yang dikendaki kepada mana-mana orang sebagai akibat daripada sesuatu sabitan atau dapatan bahawa dia bersalah di mahkamah tidaklah dikira sebagai kerja paksa mengikut pengertian perkara ini, dengan syarat kerja atau khidmat itu dijalankan di bawah pengawasan dan kawal sesuatu pihak berkuasa awam. Jika menurut mana-mana undang-undang bertulis, kesemua atau mana-mana bahagian daripada fungsi mana-mana pihak berkuasa awam dikehendaki dijalankan oleh satu pihak berkuasa awam yang lain bagi maksud membolehkan fungsi-fungsi itu dilaksanakan, maka pekerja-pekerja pihak berkuasa awam yang memula dibuat adalah terikat untuk berkhidmat dengan pihak berkuasa awam yang kedua tersebut, dan perkhidmatan mereka dengan pihak berkuasa awam yang kedua disebut itu tidaklah dikira dengan pihak berkuasa awam yang kedua disebut itu tidaklah dikira kerja paksa mengikut pengertian perkara ini, dan tiada seorang pun pekerja itu berhak menuntut apa-apa hak sama ada daripada pihak berkuasa awam yang memula disebut atau kedua disebut itu sebab penukaran pekerjaan ini. Kat sini maksudnya kita tidak boleh paksa orang jadi kita abdi lah, macamnya buruh kasar macam itulah tanpa apa-apa bayaran, kecuali dalam perintah ini adalah sebab sabitan macam selepas dia mendapat perundangan macamnya selepas dia dapat perundangan ada yang kerja sebab tak ada macam penjenayah yang jenayah kecil, dia kadang-kadang dia perintah mahkamah untuk dia buat kerja lah, bukan dia tak ada tahan kepada tu, dia panggil kerja sosial macam tu. Maksudnya dia kena kerja untuk sebagai hukuman dia, bukannya dipenjarakan, dia kena kerja. Itu dia masukkan kat sini. Dia tak masuk penjara lah. Okay. Yang ni perlindungan daripada undang-undang jenayah kuat kuasa ke belakang dan prosedur berulang. Pada seorang pun boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan atau peninggalan yang tidak boleh dihukum menurut undang-undang pada masa perbuatan atau peninggalan itu dilakukan atau dibuat, dan tiada seorang pun boleh menanggung hukuman yang lebih berat kerana sesuatu kesalahan daripada yang telah ditetapkan oleh undang-undang pada masa kesalahan itu dilakukan. Seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan atas sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan yang sama, kecuali jika sabitan atau pembebasan itu telah dibatalkan dan pembicaraan semula diperintahkan oleh satu mahkamah yang lebih atas daripada mahkamah yang telah membebaskan atau mencabitkannya itu. Okey. Macam ikat pasal yang ni pula, sekiranya seseorang itu melakukan jenayah dan disabitkan kesalahan, ataupun dibebaskan daripada kesalahan itu, dia tak boleh tuduh kali kedua dari kesalahan sama. Maksudnya macam ni, kata dia mencuri, itu bawa yang paling rendah lah, macam mencuri. Lepas tu kali kedua dia perkara sama, kedai yang sama, so dia tak boleh lah, macam dia dah bebas. Lepas tu dia tak boleh sabitkan, melainkan kita buka kes tu balik. Macam tu. Maknanya kes tu balik sebab ada sesuatu yang meragukan, kita boleh buka kes tu balik lah, macam kes jenayah yang berat, macam kes bunuh. Lepas tu dah ditutup. Tapi jika ada sabit dengan kes lain, mulai kes yang sama tapi pada kes yang lain, kita boleh buka balik lah, boleh charge dia balik lah.
Tapi bukannya dalam kesalahan, maknanya yang kes baru tu sabitkan dengan tu kedua-dua. Maknanya dia terjadi macam dua kes dalam satu kes baru. Okey, kita berhenti sampai pasal ni dulu. Pasal ini dulu. Okey. Okey, mari sekarang kita berhenti kat sini. Okey, mi bagi tips untuk siapa yang merokok. Kalau nak kita kegunaan dengan merokok, untuk berhenti merokok, boleh guna sirih. Sirih ambil dalam 7 helai sirih, letak gambir makan sirih tu ya. Lepas tu dengan makan sirih dengan dua gulung-gulung, kunyah-kunyah aja untuk hilangkan ketagihan tu. Kalau nak macam tak bagi mulut tak berbau, kita guna bunga cengkeh lah letak dalamnya. Okey. Lagi satu, untuk sirih juga banyak lagi kegunaannya selain daripada untuk untuk elakkan untuk berhenti merokok. Sirih juga boleh buat untuk jaram kepala. Kalau budak demam tu ramas-ramas ramas ambil air dia, rendam dalam air, ramas dalam air, lepas tu letak atas kepala budak tu, macam kita letak air batu, letak apa lagi selain sirih, bunga raya pun boleh, bunga daun belanda pun boleh untuk kurangkan panas badan. Lepas tu sirih juga boleh digunakan untuk kurangkan tekanan darah tinggi. Cara dia, ambil 7 helai daun sirih, rebus daripada 2 cawan jadikan 1 cawan. Lepas tu bubur gula batu sikit, lepas tu minum. InsyaAllah dia punya tekanan darah tinggi tu turun lah. Tak adalah, jadi macam kalau pening sangat atau terlampau darah tinggi, dia insyaAllah dia akan turun. Lepas tu dari sabada tu sirih, kalau orang dulu-dulu sirih ni kita gunakan untuk majlis meminang semua kan. Itulah salah satu orang dulu dalam tu tersiap dengan kapur semua, tapi kapur tak digalakkan sangat sebab mungkin kalau orang tak tahan, dia mungkin ada macam luka-luka lah. Tapi kalau misalnya orang dulu syarat letak sirih pinang tu, siapa yang kata dalam majlis bertunang tu kita ambil sirih tu, curi macam curi sirih tu, tak bagi orang nampak, kita makan, insyaAllah katanya jodoh kita semakin dekat lah. Itu je lah orang dulu beritahu lah kegunaan sirih tu antaranya. Okey. Sebenarnya Umi juga seorang penulis. Ini antara buku-buku yang Umi tulis lah. Buku Peramata, Kelahiranmu Satu Anugerah. Ini dalam sini adalah pengalaman Umi sendiri dengan beberapa fakta mengenai anak peramata, macam mana nak jaga anak peramata. Anak peramata ni ialah yang lahir bawah 40 minggu. Okey, ini buku antologi ni mengenai cerpen-cerpen Kelantan ni, mengenai tempat Umi lah. Tapi kat sini Umi pakai nama panel. Dalam cerpen-cerpen Kelantan dah betul-betul fiction, Umi pakai nama panel. Nama panel Umi Puteri Nur Hidayah ya. Okey. Yang ketiga buku mengenai inilah 9 to 5. Ini Ragam Berjaya, mengenai cerita-cerita mencuit hati mengenai kejaya lah, bagai-bagai kejaya. Okey. Yang ini cerita pengalaman Umi jadi guru sandaran. Banyak lagi lah ni, kerjasama lah dengan penulis-penulis lain. Yang ini dalam pagar sekolah. Ini apa yang terjadi dalam pagar sekolah.
Semua-semua buku fiksyen ni Umi menggunakan nama panel Puteri Nur Hidayah. Kalau Umi buat buku bentuk non fiksyen, Umi guna nama sendirilah, iaitu Nur Aziza binti Zamri. Okey. Buku ini buku cepek-cepek Kelantan dan traveler guru cikgu-cikgu ni dah tak ada dah simpanan Umi. Tapi kalau nak baca juga boleh cari dekat kedai-kedai lah. Okey. Yang ni siapa nak beli, yang 3 ni lagi ni, siapa nak beli bolehlah PM Umi ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.